Melayu. Kalau nak kata ketuanan Melayu, adakah separuh DNA saya nak jadi tuan, separuh DNA tuan lawannya apa? Hamba kan? Muskil tu. Conflict of identity. Satu Malaysia, tak apa. Okey. Jadi kita pergi pada Datuk Seri Wan Tikiat. Okey, kali ni kita akan buka ruang selepas Datuk Tikiat menjawab, kita buka kepada siapa untuk bercelah. Soalan begitu spesifik. Apakah untungnya orang Cina jika undi Melayu pecah? Apakah undi orang Cina tak pecah? Dan orang Cina boleh bersatu untuk kepentingan bangsa Cina. Silakan. Ya, sebenarnya saya ternampak undi Cina ni boleh dikira sebagai undi yang mantap ataupun tak pernah pecah. Sejak dulu lagi, sebelum wujudnya DAP pun, masa lampau misalnya tahun 50-an, 60-an, Barisan Sosialis pun masa tu ramai yang keturunan Cina, dan mereka juga dapat sokongan dari setengah golongan kaum Cina. Itu memang satu fakta. Dan saya tak percaya bahawa kalaulah kita ni masih lagi berada dalam takut minda yang saya sifatkan sebagai zero sum game, ataupun kita sentiasa kita cuba nak mengupas sesuatu masalah, khasnya masalah politik sedemikian rupa dalam mengikut kacamata perkauman. Kalaulah di kaum ini dia tu pecah belah, maka kaum yang lain akan dapat keuntungan. Saya tak fikir macam tu. Dan bagi saya, apa yang selama ini diwawarkan ya, khasnya oleh parti-parti yang berteraskan pada kaum, itu pun satu-satunya cara mungkin, cara untuk memantapkan sokongan kaum dia sendiri. Masa yang lampau memang itu mungkin membawa kesan yang tertentu. Tetapi sekarang ni saya tak nampak ianya relevan lagi. Bukan kerana saya sekarang ni tak menyandang jawatan sebagai Presiden Parti MCA, maka saya cakap macam tu. Saya memang percaya bahawa kita ni kena peka kepada kemauan masyarakat semasa, dan bukannya apa yang berlaku dulu, apa yang kita buat dulu, khasnya tahun 40-an, 50-an, masih lagi kita nak ikut. Sebab sekarang ni zaman lain, dan impian rakyat, kemauan rakyat tu jauh berbeza daripada apa yang nenek moyang kita perjuangkan. Dan berbalik pada soalan saudara tadi, saya tak nampaklah kalaulah kita terus kita berpolitik dalam kacamata perkauman yang sedia ada, yang begitu tebal berakar umbi dalam masyarakat kita tak ke mana. Dan masa depan kita ni pun saya rasa akan terus terpukul. Nah, ini memanglah, ini bukan saja pandangan, tetapi ini memang persepsi ramai rakyat kita, khasnya di kalangan generasi muda sekarang. Ini satu fakta. Takkanlah orang politik khasnya dari dua-dua pihak, dua-dua barisan ni tak nampak kan? Dan NGO pun macam tu. Kita boleh nampak bahawa sekarang ni banyak daya usaha yang diusahakan, yang diperjuangkan itu sebenarnya merentasi benteng perkauman dan agama. Ini satu perkembangan yang sihat dan positif. Sekian. Seperti isu Lainas misalnya. Lainas memang satu, dan isu-isu lain. Tapi kadang-kadang ada juga saya nampak dalam laman web misalnya, ada yang terus nak mempersoalkan sesuatu mengikut mungkin kacamata dia yang masih lagi terkungkung dalam perkauman. Ini memang saya rasa lah dah tak relevan lagi lah. Tak relevan lagi. Haji Roslan ada apa nak komen? Ya, apabila kita bicara tentang perpecahan yang berlaku, saya setuju dengan Datuk Seri Wan Tikiat mengatakan bahawa suasana sekarang ini politik baru harus dianuti. Politik baru dalam arti kata tidak berasaskan kepada perkauman, tetapi dalam masa yang sama kita harus mengaku realiti yang berlaku, bahawa parti yang ada itu memang berasaskan perkauman yang ada sekarang. Politik baru yang dikenaki, yang tidak berdasarkan perkauman, dia memerlukan sedikit masa. Education, pendidikan. Kita lihat sekarang UMNO Melayu, PAS Melayu, MCA Cina, DAP Cina, PKR mungkinlah
Ya, saya pun faham sebab saya bersama dengan pihak dulu. Ya, saya tahulah mereka bercampur. Jadi realiti yang berlaku itu dia. Maknanya perjuangan mereka masih lagi untuk meraihkan perbezaan kaum tersebut. Dalam arti kata, yang paling penting bagi saya bukan kita menghapuskan. Yang penting ada mutual understanding. Masing-masing ada persefahaman. Maknanya di antara satu kaum ada sistem, ada cara tersendiri. Mereka lebih faham. Sampai bila tu Haji? Ya, kita masa itu bergantung pada keadaan. Cepat kefahamannya, cepat penerimaan rakyat, maka akan berlakulah proses itu. Suasana sekarang ini rakyat masih belum menerima. Okey, contoh satu saja. Kalau sekiranya rakyat boleh menerima, kenapa DAP tak bertanding? Cara nak bertanding di tempat pun dah sangat jauh. Kenapa DAP tak ada calon tanding di Kuala Terengganu? Kenapa DAP tak tanding di Kelantan yang majoriti 80% orang Melayu? Dan kenapa PAS tak bertanding di Bukit Bintang yang majoriti penghuni 80%? Maknanya bertanding itu pun memilih berdasarkan kaum. Jadi ini realiti yang sedang berlaku dalam negara kita. Datuk Syah ada ingin tambah? Pendirian saya, kenapa saya masuk PKR? Oleh kerana PKR Melayu ada banyak, majoriti Melayu. Tetapi ada Cina juga 15%. Ada orang India 15%, orang Sarawak dan Sabah 15%. Lain saya lebih selesa bila saya masuk. Dulu MCA Cina, Tionghoa. Buat apa? Akhirnya tak boleh selesai masalah kita yang pokok, yang besar. Itu satu khayalan saja dalam kaum sendiri. Saya pilih datang sini oleh kerana bila saya bersyarat dengan Nik Nazmi, Datuk Seri Anwar, Wan Aziza dan lain-lain, kita tak bincang hal-hal Melayu saja, hal-hal Cina saja seperti masa dahulu di UMNO, di MCA. Tapi kita bincang hal-hal kenegaraan. Yang itulah idealisme yang saya paling suka dan saya masuk PKR. Jikalau itu halnya PKR, PAS masih lagi merebut unti Melayu, masih lagi dominasi orang Melayu. Macam mana Datuk? Ya, saya tegaskan, walaupun pada sifatnya, pada etnik dan kaumnya adalah Melayu, tetapi sandaran dan basis satuan itu adalah atas agama dan ideologi dan conviction kepada agama. Itu cukup berbeza. Kenapa? Karena bukan hanya Melayu saja di situ. Kita ada orang seperti Kamal Po, ya. Kita ada, pokoknya agama. Itu perkara yang kami tetap tegaskan bahawa kami adalah parti yang berteraskan agama. Islam sebagai teras on that kami, ya. Cumanya PAS mengalami dan melalui dan sedang mengalami satu transformasi yang cukup besar, yang yang juga hari ini dialami oleh parti-parti Islam di Timur Tengah selepas the Arab Spring. Bahkan saya bersedia mengatakan bahawa PAS mendahului proses apa yang dikatakan proses transformasi itu. Kalau kita lihat bagaimana PAS menampilkan Islam bukan hanya untuk Melayu, kita kembali membawa Islam itu sebagai yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam sebagai the mercy, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan Islam sebagai untuk orang Islam saja, tidak. Bukan Islam lil Melayuin, tidak. Islam rahmatan lil alamin. Ini dia pendekatan kami yang cukup sifatnya inklusif. Peralihan inilah, anjakan inilah, transformasi inilah UMNO tak faham. UMNO tak boleh faham ini. Lalu dia menyebutkan mana dia negara Islam, mana dia perkara yang pernah disebutkan. Ini dia perkara yang telah membawa kami langsung membawa Islam itu ke tengah-tengah, menjadi satu yang PAS for all, Islam for all. Itu bukan slogan yang kita telah buktikan. Contohnya kita berani bertanding di Kota Raja. Kota Raja hanya punya 48% Melayu, tapi kita menang dengan majoriti 20,000 oleh yang berhormat dan yang kita lebih senang untuk bertanding. Dan kursi-kursi campuran kita kena tahu untuk buktikan bahawa akhirnya Islam sudah keluar daripada persepsi dan tanggapan bahawa Islam itu hanya untuk orang Melayu, orang Islam. Itu Islam UMNO. Sebab itu mereka tidak boleh menerima pendekatan PAS dalam isu nama Allah, pendekatan PAS, ya, dalam isu nama Allah, pendekatan PAS dalam perkara yang kenapa orang bukan Islam
Ketika DAP dan ketika PKR bersama kami, mereka lantas belajar ayat-ayat Al-Quran, menyebutkannya di parlimen, menyebutkan hadis-hadis dalam bahasa Arab. Ini tidak disenangi oleh kawan-kawan dalam UMNO, karena Islam itu untuk Melayu. Mereka mendidik kami mengatakan bagaimana orang bukan Islam, bukan orang bukan Islam boleh menyebut ayat-ayat Al-Quran. Perkara seperti itu. Lalu inilah dia perkara yang kami walaupun asasnya kaumnya Melayu, tetapi terbuka kepada semua. Dan paling mutakhir, bagaimana kita memulakan satu dewan himpunan penyokong PAS yang 100% bukan Melayu, bukan Islam. Ketika kami menyebutkan ini di peringkat antarabangsa, mereka terbakar views kepada mereka. Mereka tak boleh faham macam mana politikal Islam hari ini boleh dipahami dan didukungi oleh bukan Melayu, bukan Islam. Ini satu kejayaan yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat transformasi selepas Arab Spring itu, parti milik Ikhwan, Freedom Justice Party, naik presidennya Kristen Coptic. Adakah PAS bersedia untuk naik presiden bukan Islam? Kita bersedia. Datuk Seri yang tiket tuan-tuan. Kita sudah mula melangkah ke arah itu. Dan kawan-kawan dalam Muslim Brotherhood, Islam Ikhwan Muslimin, Persaudaraan Islam bapaknya Ikhwan Muslim Brotherhood, sama ada di Mesir, sama ada di Tunisia, sama ada di Morocco, dan sikit masa lagi di Libya. Kesemuanya membawa pendekatan itu. Lalu Islam sudah menjadi, saya tekankan, saya seorang Islam Demokrat, I'm an Islamist Demokrat. Saya bertegas dengan pendirian itu dan mauqif itu, stand itu. Dan dengan itulah kita dapat lihat betapa Islam akan dapat engage. Dulunya PAS hanya duduk di melabel, negeri-negeri melabel. Sebab itu kita tidak pernah dicabar untuk menampilkan Islam dalam bentuk yang sifatnya inklusif. Sebab apa? Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Tetapi hari ini penampilan PAS dengan membawa negara berkebajikan, dengan membawa slogan PAS for all, kesemua itu membawa satu penampilan yang sudah masuk ke era politik baru. UMNO terkial-kial memahami apa itu politik baru, katanya Haji Roslan sebentar tadi. Tetapi kami mau bersama sebagai an active player, sebagai political actor yang kritikal dalam membawa politik baru ini. Kalau saya mudah sikit lagi, moderator. Ini dia perkara yang saya nak sebutkan tadi. Muafakat Melayu, ataupun muafakat Cina dan India sudah tidak relevan dalam politik baru. Politik baru menuntut supaya wujud multi-party system itu diiktiraf oleh Islam. Tidak berlaku perpecahan kalau Melayu berada dalam parti-parti politik yang asing dan berbeza. Bukan itu yang dimaksudkan dengan persatuan dalam Islam. Persatuan, penyatuan dalam Islam, penyatuan akidah. Selama kita berpegang dalam akidah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu kau berpegang dengan ayat dan dengan tali Allah, itu adalah Islam dalam Al-Quran, itu kamu bersatu. Pokoknya dalam urus takbir politik kita boleh saja wujud multi-party system. Dan hari ini two-party system yang cukup baik. Ini dia masa depan Malaysia yang cukup cemerlang, yang menjanjikan a very promising new Malaysia, karena kita sudah ada dan kita tinggalkan one dominant party system. Satu masa dahulu one party dominant system itu adalah UMNO Barisan Nasional. Sebelum Jerustan, cuma amat menarik pembahasan Dr. Zul. Cuma Dr. satu saya suka nak selarikan kepimpinan ulama dengan politik baru ni. Boleh jawab lepas ini. Silakan. Saya nak tambah sikit saja Burusi. Saya amat setuju dengan apa yang Dr. Zul sebut, bahawa kita kena bersatu berdasarkan satu akidah. Akidah ini yang menjadikan kita. Cuma saya nak tanya lah, kenapa PAS boleh bersatu dan berpadu seia dan sekata? You are brother, you cahaya sama lu cahaya sama lu berada dengan DAP yang tidak satu akidah, tidak satu bahasa, tidak satu bangsa, tidak segala-galanya. Tetapi dengan UMNO yang satu akidah tapi tidak boleh bersatu dan berpadu. Jadi kontras apa yang cakap dia tu dengan apa yang berlaku dalam realiti masyarakat. So kita datang sini kita nak berteori. Kita realiti. Sangat mudah. Jawapannya sangat mudah. Mengapa kita bersama dengan diri dan PKR? Asas kerjasama itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, adalah asas kerjasama untuk kebaikan dan perkara-perkara yang kebajikan. Kita rela bersama minum kopi dengan DAP dan PKR daripada minum arak dengan UMNO. Apa maksud saya? Kalau bersama dengan UMNO,
kami semua terpaksa mengedarkan video-video lucah Datuk Seri Ibrahim. Bayangkan. Lalu persoalan kebersamaan itu adalah untuk balik kepada apa yang dikatakan tujuan syariat itu adalah maksud syariat. Maksud syariat itu adalah untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan justice for all. Itu paling penting. Kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam Al-Quran juga, Allah SWT menyebutkannya begini, wa ansha'ahum minal ardh wasta'marakum fiha. Dia yang Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah untuk akhirnya kamu memakmurkan muka bumi ini, seluruh rakyat dan penghuni muka bumi ini. Itu tujuannya pemerintahan. Apakah Allah boleh menjamin hari ini 40% pendapatan isi rumah, 40% isi rumah negara ini duduk di bawah pendapatan 1.500, 60% duduk di bawah 3.000 ringgit sebulan. Rata-ratanya 80% ya di bawah apa yang 80% isi rumah orang Melayu Bumi Putra dengan pendapatan 1.000 ringgit sebulan. Apakah yang telah berlaku? Sementara Perdana Menteri Najib boleh mewawarkan tentang billionaires dari sudut agihan kekayaan negara, mengapa jurang kekayaan itu cukup melebar? Ini dia perkara-perkara yang antara mencerminkan kebobrokan urus tabir yang perlu disemak dan diembang dalam satu parti yang dikatakan dua parti sistem. Oleh karena itu kita terpaksa kekal untuk menyemak dan mengimbang segala urus tabir yang tidak disimpang oleh masyarakat. Kita pergi pada Datuk Syah. Saya nampak dia nak jawab sesuatu tadi. Nah, pertukaran tadi daripada dua tokoh ini, saya rasa aman dan sentosa duduk sini bersama orang fikir. Yang kedua, saya nak beritahu, saya berapa tahun? 40 tahun di dalam Barisan Nasional, saya tak begitu faham Islam. Tetapi sekarang saya bersama dengan PAS dan PKR, saya faham idealisme Islam itu yang nak membawa kemakmuran untuk semua. Betul tak? Dan kebajikan untuk semua. Bukan UMNO. Okey, saya kata. Dulu mana saya tahu, UMNO tak beritahu saya, mengajar saya berkaitan dengan Quran, hadis dan lain-lain. Termasuk Menteri Agama pun tak ada. Tapi hari ini, apa yang mereka ajarkan kepada Datuk? Apa tu? Apa yang UMNO ajarkan kepada Datuk sepanjang tu? Dia dah ajar saya. PAS yang ajar saya, iaitu arah sahih wal mutasyifinah. Apa itu? Kenapa UMNO tak mau ajar saya? Ini daripada hadis. Oleh kerana dia dalam bahasa kebangsaan kata, terjemahkan, orang yang menerima sokongan, yang orang yang memberi sokongan akan pergi ke mana? Akan pergi ke neraka. Ini sama dengan Kristian. Kristian kata, you dah ada banyak emas dan perak yang dicuri daripada rakyat, daripada rasuah yang tidak sah, akhirnya perak dan emas akan makan daging kamu. Itulah kita baca. Bila Perkasa dan UMNO sudi menentangani buku Jenggah, pada saat itu saya akan mengalu-alukan mereka dan hak mereka. Buku Jenggah. Apa buku Jenggah? Merentasi kaum. Ada satu idealisme yang kita sebagai orang biasa Malaysia, Melayu, Cina, India, itulah impian kita selama 55 tahun yang menjanjikan kemakmuran melalui sebuah kerajaan yang tulus, accountable, yang tidak rasuah. Itulah janjinya, yang akan diberikan pendidikan secara taraf yang tinggi. Anwar Ibrahim baru mengumumkan, bila kita jadi kerajaan, PTN apa tu? PTPN, kita tak kenakan sebarang faedah terhadap penuntut-penuntut kita. Harga minyak naik. Buku Jenggah kata kita akan turunkan harga minyak. Anwar Ibrahim kata
minyak akan mengakibatkan inflasi. Tetapi Anwar Ibrahim kata apa? Pada hari pertama saya jadi Perdana Menteri, dan pasti dia akan datang tak lama lagi, pada hari itu juga harga minyak akan turun.